Salam sejahtera dan kita bertemu kembali. Kali ini siri yang cukup menarik, sangat berguna bagi pelajar tahun 4 hingga tingkatan 5 dan perlu dilihat secara betul-betul baru kita faham. Perhatikan apa yang saya sebut. Tata bahasa imbuhan i, ada orang kata me-i, tidak boleh diikuti sendi. Perhatikan baik-baik. Imbuhan me-i tidak boleh diikuti sendi. Masalahnya banyak antara mereka tidak tahu apa tu sendi. Bukan tidak tahu, ada campur aduk. Ada orang kata tetapi, hingga, ada yang masuk kata hubung pun dalam sendi. Sebenarnya kalau nak dilihat dari tata bahasa yang sebenar, apakah yang dimaksudkan sendi? Dika, daripada, pada, kepada, untuk, bagi, akan, tentang, demi, dengan. Ini saja boleh digolongkan. Itu pun kita perlu uji. Adakah dika, daripada, pada, kepada, untuk, bagi, akan, tentang, demi, dengan boleh dikira sebagai sendi? Ini sebagai suatu ujian. Sebagaimana ujian makmal bagi perubatan, kita nak uji pada hari ini. Saya ulangi, imbuhan me-i tidak boleh diikuti oleh sendi. Mengapa? Apa sebabnya? Sebabnya mudah. Sendi itu sudah pun masuk dalam huruf I. Sendi itu sudah pun masuk dalam huruf I. Kita kena buktikan. Okey, kalau buktikan, saya sendiri kena fikir dan beri. Peniaga itu mengabui mata pelanggan. Dia nak tipu. Kita lihat ni. Peniaga itu mengabui mata. Menipu, mengabui. Kita lihat datangnya dari abu. Mengabui, membubur abu pada. Membubur abu pada. Maka pada ialah sendi. Sangat mudah. Perhatikan, saya ulangi semula. Ini perlu perhatian, fokus. Ini macam satu game. Akan sangat menarik, akan tahu keindahan bahasa Melayu yang sebenar. Me-i tidak diikuti oleh sendi. Mengapa? Sendi itu ada di sini dan sendi itu ada di situ. Peniaga itu mengabui mata pelanggan. Apa tu mengabui? Membubur abu pada. Pada sendi sudah ada di dalam. Maka jangan masukkanlah perkataan sendi. Jadi pada itu sendi. Perhatikan satu contoh. Lori itu memasuki kilang. Lori itu memasuki kilang. Lori itu memasuki kilang. Lori itu memasuki kilang. Masuk. Okey, apa maksud dia? Lori itu masuk ke kilang. Kalau lori itu masuk ke kilang, maka inilah sendi. Jadi, apabila ada kita ulang balik, adakah betul jika seseorang itu menulis lori itu memasuki ke kilang? Ayat ini betul atau salah? Perhatikan. Mesti salah. Mengapa? Memasuki maksudnya masuk ke. Ke sudah 2 kali. Inilah pentingnya kita mempelajari imbuhan me-i. Ada banyak me-i. Saya cuba fikir. Kita perlu mencintai negara. Kita perlu mencintai negara. Okey.
Tadi kita lihat ke ialah sendi. Perlu ada bukti. Ke, kita tidak boleh memperkotak-katikkan bahasa kita. Bahasa perlu digunakan sebaik-baiknya. Kita perlu mencintai negara. Apa tu mencintai negara? Mencintai negara, cinta akan. Sayang akan, cinta akan, rindu akan, kasih akan, benci akan, takut akan, lupa akan. Maka perhatikan perkataan akan ialah sendi. Apabila ada me dan i, tidak boleh gunakan sendi lagi. Saya beri satu lagi contoh. Janganlah kita merasuahi seseorang. Janganlah kita merasuahi seseorang. Janganlah kita merasuahi seseorang. Apa itu rasuah? Merasuahi, memberi rasuah kepada. Memberi rasuah kepada. Dalamnya sendi sudah ada. Tak boleh tambah lagi sendi. Perhatikan, sudah ada. Kepada. Sangat jelas, sangat terang, sangat jitu, sangat tepat. Perhatikan. Jepun menduduki tanah Melayu. Jepun menduduki tanah Melayu. Apakah sendi yang tersembunyi di situ? Perkataan duduk. Oh, Jepun duduk di. Oh, Jepun duduk di. Maka mana sendi? Di. Saya beri satu lagi contoh. Kita mesti menjauhi. Kita mesti menjauhi virus corona atau menjauhi penyakit. Kita mesti menjauhi penyakit. Menjauhi, jauh. Apa tu? Oh, menjauhkan diri daripada. Menjauhkan diri daripada sendi. Jadi apabila kita nak gunakan, pada pandangan saya, bahasa hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahasa tidak boleh dijadikan sebagai satu unsur yang biasa, hanya sebagai medium. Bagi golongan yang mana benar-benar tahu, benar-benar faham, hendaklah gunakan bahasa dengan baik. Bukan setakat berenang. Kalau kita berenang, kita hanya lihat sampah. Kalau kita berenang sedikit, mungkin ada nampak ikan, tapi dalam sudut ini kita kena menyelam, baru dapat mutiara. Banyak contoh yang boleh diberi. Banyak, bukan setakat satu atau dua. Banyak contoh yang boleh diberikan. Kalau saya nak susun, saya ingat boleh beri dalam 100-200. Tadi kita lihat kepada. Kita lihat teenage mengawini, gaya. Kita lihat perkataan ini.
Apa maksud teenage mengawini gaya? Ada gaya, datang dari kahwin. Berkahwin dengan. Jadi dengan ialah sendi. Jadi saya tidak boleh tulis ayat ini. Perhatikan. Dia menemui dengan doktor. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dia menemui dengan doktor. Memang ayat ini salah. Kerana dengan baru kita lihat sendi. Menemui bererti bertemu dengan. Sudah berapa kali dengan? Maka beginilah cara untuk melihat. Kita lihat teenage mengawini gaya, mengawini, berkahwin dengan, menemui, bertemu dengan, menjumpai, bertemu, berjumpa dengan. Okey, satu ayat. Kita lihat, selalu saya tekankan ilmu. Ilmu mencahayai hidup. Memberikan cahaya kepada. Memberikan cahaya kepada. Perhatikan. Kalau seorang calon itu dah lihat mencahayai, tengok, kosakata pun kita boleh dapat. Ilmu menguburi hidup. Ilmu menyinari hidup. Dalamnya ada sendi. Menyinari, menguburi, memberikan sinaran kepada. Akhir sekali saya beri satu contoh. Ibu membedaki bayi. Jadi apa sendi? Membubur bedah pada sendi. Ibu membajui anak, mengenakan baju pada. Jadi kalau dilihat, saya boleh beri banyak. Mengalir ke ialah sendi. Mengalir ke sendi. Mengaliri sendi. Jadi kita boleh bahagi me dan i itu pada banyak. Jadi menganugerahi. Baginda menganugerahi beliau, ingat, menganugerahi, memberikan anugerah kepada. Kalau menganugerahi, mengurniai, memberikan kurniaan kepada. Belayadi. Berapa banyak? Ibu menyusui bayi, memberikan susu kepada. Jadi ilmu begitu luas. Walaupun saya sebut, tetapi saya masih belum ada niat untuk berhenti. Yang pentingnya ialah minat pelajar itu. Akhirnya saya berikan satu, cuba cari apa ayat itu. Saya memeseni peniaga itu. Saya katakan businessman memeseni. Mungkin banyak orang akan keliru. Bukan saya memperkecil, keliru. Apa ni memeseni? Bahasa Melayu mana ada mesen? Perhatikan.
keunikan. Saya memberikan kepada apa tengah-tengah tu? Memberikan percentage kepada commission. Kita akan melihat lebih dalam siri-siri seterusnya. Terima kasih atas langanan. Sila langan saluran saya. Terima kasih.